Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today I want to share a bit sikit understanding tentang bid'ah dan Wahabi, which very hot issue sejak kebelakangan ni. Jadi ada dua type of Muslim, actually ada banyak lah, but we just take these dua type yang sebagai contoh. Satu group yang suka melabel orang Wahabi, another group yang selalu melabel orang bid'ah. So kat sini insyaAllah this video I nak jelaskan sedikit tentang apa tu bid'ah, apa tu Wahabi. Maybe from this explanation boleh kita boleh faham lebih dalam tentang these two things insyaAllah. Alhamdulillah. Okay, I believe you all dah dapat baca the hadis that I just shared. So firstly kita nak kena faham tentang kita yang umat akhir zaman ni, kita kebanyakan belajar ataupun mencari ilmu melalui social media. Jadi kita punya kefahaman tu very limited, dan ada sebahagian daripada kita yang kita belum lagi ada ilmu, kita belum faham, kita cuma ikut aja. So kita jadi follower, bukan believer. Okay, follower macam orang-orang Kristian. Orang-orang Kristian dia follower. So diorang tak baca Bible, diorang tak faham Bible, jadi apa saja yang priest tu sampaikan dengan dia, diorang tu terus ambil. Diorang tak tanya, tak cuba faham lebih dalam, dan bila diorang tanya, the priest tak akan dapat menjelaskan lebih dalam. So diorang orang-orang yang follower, bukan believer. So another Muslim believer, biasanya dia whatever information dia dapat daripada ustaz semua, dia tak terus percaya. Dia bukan tak percaya ustaz, tapi dia cuba mengulang kaji, cari betul tak source yang ustaz-ustaz ni sampaikan, seperti hadis ataupun Al-Quran, surah apa. Do we refer back to Al-Quran ataupun hadis untuk verify benda ni betul dan nak fahamkan lebih dalam, ataupun kita cuma dengar telan macam gitu mentah-mentah. So kat sini I hope sesiapa yang suka melabel orang Wahabi ataupun melabel orang melakukan bid'ah, then this video is not for you all. Okay, minta maaf. Jadi first tentang Wahabi, biasanya kebanyakan biasanya orang yang selalu melabel orang Wahabi. Okey, orang yang macam gitu, grup yang macam gitu, biasanya orang-orang yang suka melakukan perkara bid'ah. Jadi bila mereka melakukan bid'ah dan mereka tidak ada nas atau hujah atau dalil untuk menguatkan ibadah yang mereka lakukan, perkara bid'ah yang mereka lakukan, jadi mereka akan terus melabel orang ni Wahabi. Itu yang kebanyakan terjadi. Jadi kita nampak bila ada satu ustaz tu dia kasih satu ceramah, ada orang tak terima, dia terus komen, ni Wahabi. Terus dia label, dan yang lain tak tahu apa-apa, tak ada ilmu, terus dia pun ikut label Wahabi. Dia tengok majority panggil Wahabi, dia pun ikut jadi Wahabi. Then another one yang dia faham hadis tapi belum lagi faham sedalamnya, dia belum lagi faham tentang apa tu bid'ah lebih dalam. Jadi dia terus label orang. Bila orang buat sesuatu perkara tu, dia terus kata ni bid'ah, dia terus label bid'ah. Jadi first I nak share dengan you tentang Wahabi, tentang Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Okey, kita nak kena faham siapa tu Wahabi, siapa ni Abdul Wahab. Dia tu sebenarnya seorang scholar, seorang ulama reformasi. So reformation punya ulama. Dia bukan ulama pendakwah. Jadi dia tu tidak memberi dakwah seperti ustaz-ustaz lain. Jadi dia reformation. So bila dia datang waktu tu tujuan dia untuk mengusir orang-orang Syiah yang ada di Mekah pada waktu tu.
because dia punya mission, dia nak develop, nak mulakan satu negara Saudi, okey, Saud, daripada keluarga Saud. Jadi this Abdul Wahab ni bukan Abdul Wahab daripada tiga Abdul okey, ni this Abdul Wahab. Jadi dia sebenarnya nak dia usir orang-orang yang tidak ikut hadis, sunnah dan Al-Quran, seperti especially Syiah yang membuat kubur-kubur tu semua sebagai tempat dorang sebagai masjid-masjid. Jadi itu salah satu perkara yang Rasulullah larang. Jadi this Abdul Wahab, ataupun kita panggil Mr. Wahab lah, dia usir orang-orang ni daripada Mekah, orang-orang Syiah. So actually we have to appreciate him. Kalau dia tak lakukan itu, masih banyak orang-orang Syiah di Mekah. So kita sekarang dah start faham sikit tentang siapa tu Abdul Wahab dan apa dia punya mission. Okay, kita dah tahu dia apa yang dia lakukan dulu. So sekarang tentang Abdul Wahab, dia bukan satu mazhab yang kita kena ikut, dia bukan mazhab. Dan Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab ini, dia adalah mengikut mazhab Hambali. Jadi kalau dia mengikut mazhab Hambali, bermakna dia itu Ahlul Sunnah wal Jamaah, because kita terima mazhab Hambali kan. Kita tahu ada 4 mazhab, tapi kita tak terima Wahabi, because kebanyakan orang, kefahaman dorang, Wahabi ni lagi satu mazhab yang suka mengkafirkan orang, mazhab yang ini itu. Jadi dorang, kita tak ada ilmu, kita tak faham, kita tak tahu, kita main ikut orang je. Orang label kita, hukum orang tu, kita label orang ni tanpa kita punya ilmu. So bila dia mengikut mazhab Hambali, bermakna dia mengikut, because Imam Hambali dia murid pada Imam Syafi'i, dan kita majoriti mazhab Syafi'i. So kita nak kena faham daripada situ dulu. Jadi tentang Hambali, dia, for me personally, bila I understand about him, actually dah lama jugalah try to understand ever since perkataan Wahabi ni start keluar since last year ataupun 2 years ago. Then I start to find out siapa ni Wahabi, apa yang dia lakukan. So some of my friend yang ada dekat Saudi, I try to communicate with them to understand more about siapa ni Abdul Wahab ataupun Wahabi. Jadi kalau kita tak setuju dengan Wahabi, kita label orang ni Wahabi, oh ni Wahabi, dia sesatkan orang, Wahabi tu ini, Wahabi tu itu. Kenapa kita pergi Mekah umrah? Untuk apa? You see, from there kita boleh nampak yang kita ni tak faham. Kita cuma pandai-pandai. That's why orang kata biar kita pandai tapi jangan kita pandai-pandai. So kita pergi umrah, pergi Mekah. Azan Isyak, insyaAllah. Kita take a break for a while. Alhamdulillah. Okay, kita sambung balik because tadi azan Isyak. Okay, Alhamdulillah. Okay, tentang pergi haji dan umrah tadi yang saya jelaskan. Okay, sekarang kalau kita tak faham tentang Wahabi, kita ingat Wahabi tu satu mazhab baru, ataupun kita benci Wahabi, kita tak sedar bahawa kita pergi haji ni, pergi umrah, pergi Mekah ni, diorang semua ikut sistem Wahabi, which actually mazhab Hambali. Okay, so diorang ikut Wahabi tu, kita pun nak kena faham Wahabi tu diorang dia Reformation, and diorang very strict in sunnah sama Al-Quran. Jadi whatever yang tak ada dalam sunnah dan Al-Quran tu diorang memang tolak. And cuma ada beberapa Wahabi yang ada kat Asia ni, okay, itu pun like we all know, even kita Sunni Ahli Sunnah wal Jamaah ni yang di Asia, we just take like in Malaysia pun kita boleh nampak ustaz, antara ustaz dengan ustaz disagree with each other. In Indonesia pun kita boleh nampak banyak ustaz-ustaz which disagree with each other juga. Dan ada juga, kalau I banyak spend time in Indonesia. Jadi in Indonesia kita boleh nampak ada Islam NUU, ada Islam, ada banyak kelompok-kelompok. So sama juga dengan Wahabi, dia pun ada kelompok-kelompok. The actual Wahabi bukan Wahabi yang kita nampak dekat Asia, yang diorang punya ilmu kefahaman tu
dalam ataupun kebanyakan tu mengikut nafsu. Macam kita juga sama, kita sometimes kita ikut nafsu, kita fikir kita lebih pandai, kita belajar agama dekat luar negara selama berapa tahun, kita fikir kita dah pandai, kita start buat fatwa, kita mengatakan satu perkara tu haram dan kita expect semua orang harus agree dengan kita. Ini menjadi satu salah faham. Jadi tentang Wahabi tu, dekat Mekah semua nak katakan sana memang ikut Wahabi ataupun mengikut Imam Hanbali. Jadi kita tak boleh label Wahabi tu sesat ataupun suka kafirkan orang selagi kita tak tahu apa-apa. Kita jangan pandai-pandai label orang. So sama juga melabel orang melakukan bid'ah. So bid'ah ni kita nak kena faham bid'ah tu sebenarnya apa, macam mana, apa tu sebenarnya bid'ah. Jadi bid'ah sebenarnya for example sejadah, kita solat menggunakan sejadah. Okay, Rasulullah menggunakan sutra dia, so-called like sejadah juga. Jadi kita nak kena faham tentang sejadah. Sejadah tu adalah sunnah, tapi dia boleh menjadi bid'ah. Sebagai contoh, kita dah biasa solat dengan sejadah, so sampai kita nak solat tu, kalau tak ada sejadah kita tak nak solat. Kita fikir, oh tak ada sejadah aku tak boleh solat. Itu yang kita dah buat solat tu part of ibadah yang wajib ada. Itu baru sejadah tu menjadi satu perbuatan bid'ah which Rasulullah tak ajar. Dia buat dia letak sejadah sutra untuk mengalas tempat, tapi tak semestinya perkara tu wajib. So kalau kita nak kata tentang bid'ah, tentang Al-Quran, kita belajar tajwid. Waktu zaman Rasulullah, bila bahasa Arab dulu dia dapat firman Allah dan para sahabat tulis tu, itu semua tak ada tajwid, tak ada wakaf, tak ada apa-apa. So bahasa Arab. Jadi setelah zaman Rasulullah dah tinggalkan Utsmani semua, baru ada tajwid, arkat, ini semua, dan kefahaman tentang kokola dan sebagainya. Jadi apakah kita boleh katakan ini juga sesuatu perbuatan bid'ah? Of course not. Because kenapa ada tanda-tanda seperti wakaf-wakaf ni semua? Because apabila Islam tersebar di seluruh dunia, kebanyakan orang yang di luar daripada negara Arab bukan kita punya bahasa, bukan bahasa Arab. Jadi kita tak faham bila kita tengok tulisan Arab tanpa wakaf ni semua, kita tak tahu sebutan dia macam mana, nak berhentikan macam mana, nak panjangkan dia punya arkat macam mana, dia punya mat lazim, mat bada dan all this dia punya tanda-tanda. Jadi itu bukan sesuatu bid'ah. Jadi kita nak kena faham bid'ah. For example, baru-baru ni isu tentang electric car yang orang buat tawaf di Masjidil Haram untuk melakukan umrah ataupun haji. Jadi ada orang kata ini bid'ah, Rasulullah tak lakukan. Okey, ini pun satu salah faham. Because kalau kita tengok hadis daripada Muslim, I lupa hadis nombor berapa, but you all boleh semak hadis daripada Muslim. Ada dua hadis daripada Muslim yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tawaf dan juga sa'i menaiki unta. Jadi waktu tu dia menggunakan unta, bermakna dia menggunakan kenderaan untuk tawaf. Jadi kita nak kena faham kat situ. So kalau sekarang, kalau kita tak nak pakai electric chair, kalau kita boleh dapat unta, then we use unta. Kalau kita kata kita nak ikut sunnah, kita kata benda ni bid'ah, then kita gunakan unta. Tapi dulu waktu tawaf di Mekah, waktu tu dia punya kawasan luas, tanah luas, dan mungkin jemaah 20 juta pun boleh masuk. Tapi sekarang since diorang dah buat building di sekitarnya, jadi diorang buat limited orang yang boleh datang mengerjakan umrah dan haji. Itu yang membuat benda tu jadi sempit. Jadi diorang start to buat level. Apakah itu bid'ah? Diorang buat level, sedangkan Rasulullah dia tawaf di bawah, tak ada level tingkat 2, tingkat 3 semua. So kat situ kita nak kena faham. Dan juga untuk seperti kita tahu, salah satu sahabat, if I'm not mistaken, nama dia Muaz, I forgot, dia pun menggendong ibunya waktu dia tawaf. So kat situ ada kita boleh nampak waktu Rasulullah mengerjakan haji wada dan juga sa'i menggunakan unta, menaiki unta, dia tawaf 7 kali dan lakukan sa'i, dan juga sahabat menggendong ibunya, bermakna ibunya dah uzur, dah tak boleh jalan lagi menggunakan. Cuma
kesilapan kita, orang yang ada masalah kesihatan, contoh sakit kaki ni semua, mereka sebenarnya masih mampu berjalan menggunakan tongkat ataupun menggunakan satu tongkat yang macam handle, bawah ada roda, pelan-pelan jalan. Mereka masih mampu menggunakan itu, tapi diorang nak ambil mudah. Diorang ambil elektrik je, okey ni mudah, ini okey. Itu I tak katakan haram, tak katakan bid'ah, I tak kata itu. Cuma salah faham. Salah faham dia macam gini. Kita mengerjakan umrah ataupun haji. So, kita ambil advantage untuk nak semua kita nak mudah. Jadi kita tak dapat rasa kita ni berjihad, berjuang untuk mengerjakan satu ibadah. Jadi kita nak melakukan ibadah tu dengan cara yang senang. Jadi kita guna sakit kaki sikit, walaupun kita mungkin tawaf 2 kali tu kita boleh jalan gunakan tongkat, dan setelah itu bila kaki sakit baru kita gunakan electric chair. Jadi kita dah tunjukkan kita berkorban, kita berusaha untuk melakukan sebaik mungkin. Tapi kebanyakan mengambil kesempatan. Kaki sakit sikit tak apa, ambil electric chair. Jadi itu kesilapan dia, kesalahfahaman. Dia ambil yang mudah. Jadi kalau kita nak ambil yang mudah, itu yang menjadi perkara bid'ah yang kita lakukan, yang kita tidak sedar bahawa itu adalah bid'ah. I'm not talking about gunakan kenderaan elektrik ni bid'ah. So contoh kita ambil electric car ni untuk tawaf because kita fikir kita sakit kaki. So tapi bila kita solat kat rumah, boleh tak kita sakit kaki sikit, tak apalah, aku tak nak solat diri, aku nak solat duduk. Ataupun kita beri alasan, semua ibadah tu kita beri alasan because kita punya penyakit. Padahal kita tahu kita masih mampu lakukan, tapi kita sengaja tak nak lakukan, kita ambil yang ringan. Memang dalam Islam tu, Islam tak menyusahkan. Dan daripada situ kita tak boleh, Islam tu tak menyusahkan kita ambil semuanya, ambil terlalu mudah tentang Islam, tentang ibadah kita. Jadi untuk kefahaman tentang bid'ah, apa tu bid'ah sebenarnya? Bid'ah tu sesuatu perkara atau perbuatan yang Rasulullah tidak lakukan. Itu kita nak kena faham. Tentang Rasulullah tak lakukan, kita jangan lakukan. Jadi kebanyakan orang yang dia belum lagi faham tentang bid'ah, jadi dia mudah menghakimi orang, oh, orang ni pelaku bid'ah, dia buat bid'ah, ni bid'ah, sikit-sikit bid'ah. Dan orang yang buat bid'ah tu, dia bila tak ada hujah ataupun tak ada dalil nak proof, dia kata orang ni wahabi. So itu yang terjadi di masyarakat kita. So about bid'ah, contoh for bid'ah, kalau kita kata apa Rasulullah tak lakukan, kita lakukan, adalah bid'ah. Rasulullah tidak makan di atas meja, so kita makan atas meja, apakah itu bid'ah? Rasulullah tak gunakan pesawat kapal terbang untuk ke Mekah, kita gunakan pesawat, apakah itu bid'ah? So kita nak kena faham, bid'ah tu tentang soal tentang ibadah yang sudah ditetapkan. Okey, sekali lagi, ibadah yang sudah ditetapkan. Okey, kat situ baru kita faham. Bila ibadah yang sudah ditetapkan, sebagai contoh solat fardu tu 5 waktu sehari. So kita kata tak adalah, aku kuat, aku sihat, aku ada tenaga, aku nak buat 6 waktu sehari. So kita dah menambah perbuatan ibadah tu menjadi lagi satu ibadah yang tidak dicontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu menjadi satu bid'ah. Lagi satu contoh sebagainya, kita selalu nak baca Yasin. Okey, kita fikir tiap hari Khamis, malam Jumaat aku nak baca Yasin lepas maghrib sebelum Isyak. So kita boleh baca, itu belum lagi termasuk bid'ah. Tapi bila dah sampai waktu kita dah terasa semalam hari Khamis aku lupa nak baca Yasin. So kita dah rasa macam satu dosa ataupun satu kewajipan yang kita wajib lakukan. Dan perkara itu menjadi bid'ah. Okey, so lagi satu tentang maulud yang selalu kita bahaskan, tentang maulud Nabi. Maulud Nabi ni ada yang kata bid'ah, ada yang kata boleh dilakukan, dan Rasulullah tidak menunjuk contoh, dan juga para sahabat tak ada lakukan. So kita nak kena faham apa yang membuat orang-orang Wahabi ni kata itu adalah bid'ah, dan orang yang melakukan maulud Nabi ni dia kata boleh. Dan orang-orang yang kata bid'ah itu semua orang Wahabi. So kita nak kena faham daripada sini dulu tentang maulud. Jadi ada satu hadis, salah satu sahabat, saya lupa nama dia,
Dia tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa pada hari Senin?" Dan Rasulullah menjawab dengan pendek. Dia kata, sesungguhnya hari Senin adalah hari kelahiranku. So daripada situ kita boleh lihat Rasulullah berpuasa untuk mengingat, bukan menyambut. We have to understand sekarang, mengingati hari kelahiranku, bukan menyambut hari kelahiranku. That's why untuk mengingatkan hari kelahiran Rasulullah berpuasa pada setiap hari Isnin dan hari Khamis. But we are focusing on hari Isnin. So that's why dia melakukan puasa sunat tu setiap hari Isnin. So di situ kita boleh nampak bahawa Rasulullah mengingati hari kelahiran dia, bukan menyambut hari kelahiran dia. Okay, kat sini kita dah faham one part of the ni. Okay, now tentang maulid yang orang-orang kata yang berpegang pada hadis sunnah dan Al-Quran, dia kata ni perbuatan bid'ah. Okey, kenapa mereka melabel bid'ah? Because apa yang terjadi tu, orang-orang yang melakukan maulid ni sama seperti orang-orang Kristian yang menyambut kelahiran Nabi Isa. Itu yang diorang maksudkan. Sedangkan Rasulullah tak menyambut, tak ada para sahabat menyambut, dan itu bukan satu ibadah. Okey, so bila kita meniru kaum-kaum yang bukan Muslim ni, orang kafirun, bermakna kita sama seperti mereka. Jadi kefahaman mereka kat situ. Okay, now tentang maulud and also our birthday. Okay, siapa yang menciptakan kek? Kita actually tidak salah untuk kita menyambut birthday, tidak salah. Tapi Rasulullah tak menyambut. Kita boleh mengingati birthday kita. Contoh tahun ni, hari ni birthday kita. So kita nak mengingat birthday kita, kita ajak kawan-kawan kita makan ataupun spend time dengan keluarga. Yang bagusnya hari kelahiran kita tu, kita ingat hari tu, waktu tu aku, ibu aku sedang berjihad untuk melahirkan aku. Hari tu yang kita ingat, yang kita dilahirkan, ibu kita berjuang. Jadi kita cuba spend time dengan kita punya mom, ingatkan balik hari kelahiran kita, apa yang kita janji sebelum kita keluar di dunia ini, waktu kita di dalam rahim ibu, apa yang kita janji kita dengan Allah tu, apa kita punya janji yang kita lepaskan apabila kita nampak dunia ni, kita celik mata, kita lepaskan. So this is the thing yang kita boleh lakukan. Tapi tentang kek ni semua, di mana permulaan kek, tentang kek ni, itu juga meniru. Because kalau zaman-zaman dulu semua tak ada kek, tapi kek ni siapa yang mulakan? And benda-benda kek ni semua baru bermula somewhere around 60-70 tahun yang lalu. So perkara yang baru yang dimulakan oleh orang-orang yang bukan Muslim. Dan ada lilin. So kita nak kena faham kenapa tak boleh tiup lilin semua. Jadi benda tu yang menjadi haram. Bukan mengingat birthday kita tu haram, tapi menyambut birthday kita dengan cara begitu adalah haram. Sama juga dengan maulud. Maulud itu tidak haram kerana kita membuat maulud untuk mengingat sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, perjuangan mereka semua. Tapi apa yang menjadikan bid'ah, saya tak cakap bid'ah, yang orang-orang mengatakan bid'ah kerana perbuatan itu tidak dicontohi dan juga mereka menggunakan satu date, specific date untuk menyambut. Because kalau kita nak buat sirah tentang Rasulullah, itu kita boleh lakukan hari-hari, setiap minggu, setiap bulan, we can do that. Tapi kita pilih satu hari tu, dan hari tu sebagai satu ibadah yang kita mesti lakukan. Itu yang menjadi, apabila kita membuat sesuatu perkara tu menjadi satu ibadah yang mesti kita lakukan atau wajib kita lakukan, itu baru jatuh pada bid'ah. Kalau kita ambil maulud tu bukan satu kewajipan, bukan satu yang wajib kita mesti sambut, kita cuma kebetulan hari itu memang banyak umat Islam holiday, free, boleh lakukan, dan itu tidak salah. Dan ada juga yang menjadi salah dan haram tentang maulud kerana bercampur, ada ikhtilat lelaki dengan perempuan. Mungkin tak campur pada tempat waktu duduk tu, tapi ada campur seperti mungkin orang perempuan di dapur masak-masak dan lelaki di dalam masjid, dan lelaki tu keluar jumpa perempuan, ambil pinggan, mangkuk untuk sampaikan. Jadi masih ada campur antara lelaki dengan perempuan.
ada juga sebelum mula maulud tu ada muzik, ada nyanyian nasyid dan sebagainya. Jadi itu semua menjadi perkara-perkara yang haram. Ada juga kalau dulu kita tengok dia buat maulud dalam stadium, dan dalam stadium tu sebelum mula maulud tu terus they start like reading Al-Quran, perempuan lelaki reading Al-Quran, sedangkan suara perempuan tu adalah salah satu aurat. Dan juga ada juga mengambil kesempatan hari yang maulud tu untuk membuat bisnes kepentingan sendiri. Contoh, dia jual satu keychain nama Rasulullah, tapi tujuan dia tu untuk buat bisnes untuk dapat keuntungan. Jadi dia tumpang hari kelahiran Rasulullah tu untuk dunia dia. Jadi benda-benda itu yang menjadi haram. Jadi in short, dalam pendek, untuk menjelaskan dengan pendek, orang-orang ni yang malas nak elaborate lebih dalam, bila orang melakukan maulud terus dia kata ini bid'ah, tapi dia tak sampaikan apa yang membuat perkara itu bid'ah. Jadi tidak salah untuk menyambut maulud dan juga salah menyambut maulud. I boleh kata perkataan salah. I tak berani melabel orang bid'ah ataupun apa. For me, kalau orang nak, because jarang sekali orang akan mengaku diri dia Wahabi. Selalu dia akan mengaku, ya aku orang Salafi, aku ikut ini, ikut ni. Tapi kita tak pernah dengar orang kata aku ni Wahabi. Tapi kita dengar orang melabel orang lain Wahabi. For me, Alhamdulillah, I don't have any masalah kalau orang nak melabel I Wahabi. And for me, as long as Wahabi, cara Abdul Wahab ini mengikut sunnah, hadis dan Al-Quran, I have nothing against Wahabi, and I can admit that I'm part of them. Bukan mengikut mazhab Wahabi, tapi I agree with them. Perkara-perkara yang bid'ah tu yang Rasulullah tak contohi, so kita tak boleh ikut. Because kita kebanyakan pelaku-pelaku bid'ah ni dia melakukan satu ibadah dengan mengikut nafsu, kerana nafsu tu akan kata perkara ni perkara baik, perkara ni, seolah-olah macam kita nak sampaikan, nak katakan Rasulullah ni terlupa, dia bodoh ataupun terlupa bahawa ada ibadah yang lebih baik yang umat dia boleh lakukan. Itu yang actually kita nak sampaikan secara tidak sengaja. Jadi kita buat lagi satu ibadah tu, dan kita kerana nafsu tu membuat kita terlupa tentang hadis Rasulullah yang I baru share tadi. Jadi kat situ yang kita buat kita boleh memperbolehkan melakukan bid'ah. So lagi satu yang I nak share tentang bapuk pergi umrah, bapuk atau bencong, orang yang tukar jantina. Okey, orang yang tukar jantina. Jadi kat sini pun kita nak kena faham orang yang tukar jantina. I tak nak sebut nama dia. Some of you already know yang kejadian salah satu orang Malaysia yang dia dah tukar jantina, dia pergi umrah, ni semua jadi satu isu. Okey, the thing is yang kita nak kena faham, I tak nak kata umrah orang-orang yang terlibat itu tidak diterima Allah Subhanahu Wa Taala, because itu milik Allah untuk menerima atau tidak menerima ibadah seseorang. Tapi apa yang kita harus faham, bila kita di dalam jemaah tu, kita tahu situ ada satu bapuk dan kita diam, atau kita mungkin ada yang diam, biarkan. Ada juga yang mengatakan tak apalah, aku dah sampaikan dia jangan pergi, tapi since aku dah dalam jemaah tu, aku diam, I cannot do anything. Jadi kita juga terlibat dosa itu kerana kita tidak protes. Kita the travel agent bawa dia ke sana untuk dia buat umrah dan ikut jemaah perempuan, dan dia itu seorang lelaki, dan waktu dia tawaf, waktu dia sa'i ni semua dia dengan jemaah perempuan, dan dia terlanggar makcik-makcik kat sebelah semua, wuduk mereka semua batal, because dia tu lelaki. Jadi dia bersentuhan dengan makcik-makcik yang sebelah yang terlanggar dia, semua wuduk mereka batal. Bermakna mereka melakukan ibadah itu dengan tanpa wuduk. Jadi kat situ kita nak kena faham, kerana satu orang ni banyak orang punya ibadah jadi sia-sia kerana satu orang yang kita diam. Jadi kat sini banyak sebenarnya kita nak kena fahamkan tentang apa tu bid'ah, apa tu bukan bid'ah. So kalau boleh, whatever we saw, selagi kita belum faham, kita jangan label orang bid'ah. Walaupun 1,000 orang kata ni bid'ah, kita jangan label sampai kita betul-betul faham. Lagi satu, jangan label orang Wahabi selagi kita belum faham tentang hadis
sunnah dan Al-Quran, jangan melabel orang itu Wahabi sampai kita betul-betul faham. So I hope with this explanation dapat kita menjaga diri kita untuk tidak melabel sesiapa sebagai Wahabi ataupun bid'ah ataupun mengkafirkan orang, kerana kita hanya manusia biasa tanpa ilmu. So kita jangan nak pandai-pandai nak melabel orang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita, menjaga lidah kita, mata kita, telinga kita daripada fitnah-fitnah akhir zaman. Amin ya arhamar rahimin. Sampai sini my video for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.